Allah telah memberikan Luqman kebijaksanaan dan penasihat di zamannya. Ramai orang mengadu pelbagai masalah kepadanya dan belajar tentang kebijaksanaan daripadanya. Pada waktu itu, masyarakat menyanjungi beliau kerana kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah tak dengar tentang kisah surah Al-Luqman? Saya yakin mesti kalian pernah mendengar tentang surah ini. Surah Luqman menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Dalam surah Al-Luqman ayat ke-12, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman iaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur iaitu kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji." Jom kita saksikan kisah ini. Adakah ini rumah Luqman yang terkenal dengan kebijaksanaannya itu? Memang benar, ini adalah rumahnya. Beliau merupakan seorang pemimpin yang murah hati yang tidak sombong. Ini semua telah menjadi perhatian ramai orang. Hai sahabatku, sesungguhnya apabila Allah telah memberikan hikmah kepada hamba-Nya, maka Allah akan memberikan dunia yang sebenar. Oleh itu, selalulah bertaubat. Benar, hidup ini tidak akan selamat jika tiada keberkatan, melainkan jika kita selalu berbuat kebaikan. Selamat datang. Ini adalah sebahagian nikmat yang Allah beri. Silakan menikmati. Luqman berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayahku tidak suka orang yang menyambutnya dengan berdiri. Luqman berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, maka dia haruslah redha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bersabar di atas dugaan yang Allah beri dan bersyukur ke atas segala nikmatnya. Allah akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Hai semua. Okey. Korang dah tengok kan cerita sebentar tadi? Macam mana? Best tak? Okey. Sekarang saya nak sambung cerita daripada kisah yang korang tengok tadi. Kisah tadi kisah pasal seorang pemuda yang bersyukur kan? Okey, sekarang saya nak bercerita tentang seorang pemuda yang sombong. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat ke-18, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tuan, bolehkah kau berikan sedikit hartamu kepada Pergi kau. Ini harta pekerja kerasku. Kesian pakcik. Mari saya dapatkan sedikit makanan untuk pakcik. Selamat datang, wahai Luqman yang bijaksana. Terima kasih, nak. Luqman berkata, wahai saudagar, adakah kau lupa masa kau miskin dan tidak berdaya dulu? Aku tidak pernah mengenai masa itu sebelum ini. Luqman berkata, jika begitu, kau akan merasai saat kesengsaraannya itu. Tidak mungkin. Luqman berkata, saat itu akan tiba juga. Jika kau tidak menyayangi orang-orang yang miskin dan tidak membantu orang-orang yang lemah, maka akan hilanglah segala hartamu dan perniagaanmu juga akan musnah. Sampai bila kita nak biarkan Luqman dan anaknya merosak apa yang telah kita lakukan? Sampai bila? Ketua setan, Luqman mempunyai kebijaksanaan dan kata-kata yang boleh menyusut jiwa orang-orang itu. Tetapi kata setan, kita dah kalah dengan kebijaksanaan Luqman itu. Kita juga telah banyak kehilangan waktu kerana kebijaksanaannya itu. Ya benar, kita telah gagal sekarang ini. Apa yang kita harus lakukan sekarang ini, Ketua setan? Kita akan menggagalkan apa yang dilakukan oleh Luqman, dan kita akan membisikkan kepada manusia untuk tidak mendengarkan kata-katanya. Dengan itu, kita akan menjauhkan orang-orang daripada kebijaksanaan Luqman yang membuatkan mereka dekat dengan Allah.
Sikit. Okey, Cun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum ni kita dah tahu beberapa nasihat dan pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, seterusnya saya akan menceritakan surah Luqman. Ayat 19 yang Allah telah berfirman yang bermaksud, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah seperti suara keldai. Dapat kita lihat daripada sini bahawa janganlah kita bercakap dengan suara yang keras, cakap-cakap yang menyombong diri, cakap-cakap yang membangga diri. Sepatutnya kita dalam bercakap dengan suara yang rendah, yang lunak, berjalan pun jangan sombong dan seterusnya. Okey, kalau kita nak tengok lebih lanjut, jom kita saksikan video seterusnya. Ya, saya datang ni. Luqman berkata, "Wahai anakku, aku minta padamu supaya tidak bersuara dengan keras, kerana sesungguhnya suara yang paling dilaknat oleh Allah adalah suara seperti kedai. Dan janganlah kamu berjalan dengan bongkak dan sombong. Rendahkanlah hatimu sehingga orang-orang menghormatimu." Baiklah, ayah. Dah habis dah video tu. Macam mana tadi? Jadi kita dengar berkenaan dengan nasihat dan peringatan Luqman terhadap anaknya yang ditahdakan oleh Allah SWT dalam surah Luqman. Jadi saya ingin bacakan peringatan Luqman berkenaan dengan solat dan membuat kebaikan serta bersabar dalam menghadapi ujian yang telah dirakamkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-17, iaitu bermaksud, wahai anakku, laksanalah solat dan suruh manusia berbuat yang makruf dan cegah mereka daripada yang munkar dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dengan perkara yang penting. Sesungguhnya setiap apa yang Luqman ingatkan anaknya, setiap apa yang berlaku kat hidup itu kita harus bersabar. Jadi kita harus menunaikan solat. Yang paling penting adalah solat itu dah agama kita. Dan yang kedua, yang sebenarnya tadi, kita harus selalu buat kebaikan dan jangan sekali kita melakukan kemungkaran. Mari kita sama-sama saksikan video dan cerita berkenaan dengan peringatan Luqman terhadap anaknya. Luqman berkata, "Wahai anakku, adakah kau telah solat?" Belum lagi, ayah. Luqman berkata, "Pergilah kamu solat dan juga ingatkanlah kawan-kawan dan orang-orang di sekelilingmu supaya mereka mendirikan solat." Aduh, gagal lagi rancangan aku kali ini. Luqman telah merosak segala rancanganku hari ini. "Tuan, bolehkah kau berikan sedikit hartamu?" Boleh, ambillah. Jangan. Jika kau berikan dengan percuma, kau akan rugi. Jangan berikan wahai kawanku. Bagi balik, nanti aku rugi kalau aku beri kau secara percuma. Mari beli, aku berikan potongan harga kepada siapa yang beli buahku ini. Ya Allah, tamak sungguh aku ini. Tiada seorang pun ketika ini mahu beli jualanku. Jika aku mendengar nasihat Luqman, pasti tidak akan jadi begini. Oh Luqman, tolonglah selamatkan aku, berilah nasihat kepadaku. Luqman berkata, "Wahai saudaraku, Allah telah menerima taubat hamba-Nya, asalkan dia tidak mengulanginya lagi. Allah telah menciptakan manusia di bumi ini untuk memberi kesempatan supaya dia berbuat baik. Maka manfaatkanlah daripada itu." Baiklah Luqman, terima kasih kerana telah mengingatkanku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari beli. Sahabat saya telah menceritakan tentang kisah perintahnya wajibnya solat. Okey, sekarang saya ingin bercerita tentang perintah taat kepada ibu bapa. Dalam surah Al-Luqman ayat ke-14, Allah berfirman bahawa kita mestilah taat dan berbuat baik kepada ibu bapa. Maka, jom kita saksikan kisah lama ini. "Wahai anakku, bangunlah, bangun kau. Pergilah orang tua, mengganggu je tidur aku." Aku sakit, aku lapar dan dahaga nak. Pergilah kau bekerja untukku. Tidurlah kau, berehatlah kau. Jangan kau dengar kata-kata orang tua itu. Aku sangat penat dan lemah. Aku tidak mampu untuk buat apa-apa.
Aku juga tidak mampu berbuat apa-apa. Dan aku juga tidak minta kau berbuat apa-apa untuk. Rancanganku telah berjaya. Dasar orang bodoh, akan kusuruh orang-orang melakukan keburukan daripada kebaikan. Selamat datang makcik, silakan masuk. Tak pernah. Tujuan aku datang ke sini adalah untuk berjumpa Luqman dan minta bantuan daripadanya bagi menyelesaikan masalah. Tunggu sebentar ya makcik. Lihatlah, inilah anakku yang malas itu. Inilah masalahnya sekarang. Apakah ini? Oh Luqman, kenapa kau kemari? Luqman berkata, bangunlah nak, ciumlah ibumu. Allah telah memerintahkan kita untuk menyayangi ibu kita dan menyuruh kita untuk mematuhi arahannya. Kecuali jika suruhan mereka itu bertentangan dengan suruhan Allah. Pemuda, ketahuilah, ibumu telah mengandungmu bersusah payah dan ketika kamu lahir ke dunia, ia berjaga siang dan malam untuk menjaga dan memberi makan kepadamu. Tetapi apabila engkau telah dewasa, engkau mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya. Engkau juga tidak menjaga ibumu yang telah tua dan uzur, dan engkau juga tidak memberinya makan. Mengapa engkau berbuat sedemikian? Adakah engkau tidak takut dengan murka Allah? Aku telah meminta pertolongan Luqman untuk menasihatimu. Aku minta maaf ibu, mulai hari ini aku akan patuhi semua perintah Allah. Itulah apa yang kuharapkan. Sentiasalah kamu berbuat baik. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Manusia hidup dengan menjaga wasiat dan nilai kebaikan yang diajarkan oleh Luqman. Kebijaksanaan Luqman yang diajarkan kepada anak keturunan mereka sampailah kepada kita. Oleh itu, kita harus menjaga wasiat yang telah Luqman berikan kepada anaknya.